Apa khabar semua? Pada hari ini, kita akan belajar jenis ayat. Murid-murid telah bersedia? Jom kita mulakan. Ayat-ayat bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada 4 jenis berdasarkan tujuan atau maksud ayat itu diucapkan. Jenis ayat terbahagi kepada 4 ya. Yang pertama, ayat penyata. Kedua, ayat tanya. Ketiga, ayat seruan. Dan keempat, ayat perintah. Mari kita lihat penggunaan jenis-jenis ayat ini dan contohnya ya. Ayat penyata merupakan ayat untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. Contohnya, Encik Johan membaca surat khabar. Contoh kedua, pemandangan Pulau Pangkor sangat indah. Ayat tanya merupakan ayat untuk bertanyakan soalan. Ayat ini dibahagikan kepada 2. Yang pertama, dengan kata tanya dan kedua, tanpa kata tanya. Kata tanya yang biasa kita gunakan, apa, berapa, di mana, siapa dan sebagainya. Mari kita lihat contoh ayat tanya dengan kata tanya. Apakah hobi Farhana? Atau hobi Farhana apa? Jom kita lihat pula contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Nasi lemak itu sedap? Berbeza kan? Contoh ayat yang ketiga, ayat seruan. Ayat seruan ini digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang. Ayat seruan menggunakan kata seru seperti wah, amboi, cheese dan sebagainya. Mari kita lihat contoh ayat ya. Ayat yang pertama, wah, besarnya kek hari jadi itu. Contoh kedua, amboi, cantiknya baju baharu awak. Mari lihat pula ayat perintah. Ayat perintah ini digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah terbahagi kepada 4. Yang pertama, ayat suruhan. Kedua, ayat silaan. Ketiga, ayat permintaan. Dan keempat, ayat larangan. Ayat perintah ini menggunakan kata perintah ya, seperti sila, jemput, minta, tolong, jangan dan usah. Kata perintah ini boleh menerima partikel lah di belakang ya. Contohnya, silalah, jemputlah. Jom kita lihat contoh ayat. Ayat suruhan. Ayat ini digunakan untuk menyuruh atau memberikan arahan kepada seseorang. Contohnya, pandu kereta dengan berhati-hati. Contoh kedua, lipat tuala ini dengan kemas. Bagi ayat silaan pula, menggunakan kata perintah sila dan jemput. Ayat silaan ini digunakan untuk mempersilakan atau menjemput seseorang. Contoh ayat, sila beratur sebelum menaiki bas. Contoh kedua, jemput makan biskut yang ibu saya buat ini. Ayat permintaan menggunakan kata perintah minta dan tolong. Ayat ini digunakan untuk meminta pertolongan seseorang. Contoh ayat, minta belikan saya buah mangga. Contoh kedua, tolong susun buku-buku di rak dengan kemas. Bagi ayat larangan pula, ayat ini digunakan untuk melarang atau menegah seseorang. Kita menggunakan kata larangan jangan dan usah. Contoh ayat, jangan buang sampah merata-rata. Contoh kedua, usah bersedih lagi. Cikgu harap sedikit perkongsian cikgu ini akan memberi manfaat untuk murid-murid. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.